أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Yang saya hormati jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, dikasihi muslimin, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia dan nikmatnya masih lagi diberi peluang kepada kita untuk terus beribadat, terus melakukan amal soleh, yang saya kira kita semua ini dalam fasa menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Betul sekalian, amal soleh ini dia tidak dapat dipisahkan dengan keimanan kepada Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah sebutkan alladzina amanu wa amilus solihat. Berdampingan dua ayat ini menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman dia tidak boleh dipisahkan dengan amal soleh. Kalau dia kata dia beriman sedangkan amal soleh dia tidak melakukan, maka keimanan tersebut tidak sempurna. Dia buat amal soleh, dia buat kebaikan sebanyak mana pun, tapi kepercayaan dia, akidah dia kepada Allah Subhanahu wa taala rosak, maka keimanan tersebut akan haba'an manthura, seperti debu-debu yang berterbangan. Kedua benda ni, keyakinan kita kepada Allah, lantas dengan keyakinan tersebut kita harus melakukan amal soleh. Ya? Dan inilah tuan-tuan, amal soleh ini dia merupakan satu bentuk, satu golongan yang mana kita kena masuk ke dalam diri kita golongan tersebut. Kita sering baca kan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang benar ya Allah, yaitu jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Kan? Siapa ni orang ni? Orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan orang yang engkau murkai mereka, golongan Yahudi, waladdallin, dan bukan golongan yang sesat, Nasrani. Jadi kita minta Allah berikan kita, ya Allah berikan kami jalan yang lurus. Kan lurus ni ke mana tuan-tuan? Ibnu Katsir dia menafsirkan ayat ini, dia kata apa? Alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, pertama, was-siddiqin, wasyuhada, wassalihin. 4 golongan. Yang pertama ialah yang dikatakan golongan yang Allah beri nikmat kepada mereka ialah golongan wan nabiyyin, daripada para nabi-nabi. Ini nabi-nabi ini tentu dah Allah beri nikmat kepada mereka, sebab nabi ini Allah Taala yang pilih tuan. Kan? Nak jadi nabi, siapa yang pilih? Allah Taala. Walaupun adalah yang mengaku dekat Ulu Kelang tu kan, tapi kejap kena tangkap, kejap letak jawatan, kejap dilantik jadi rasul semula. Saya pun tak faham tuan-tuan. Kadang-kadang ni macam-macam kan. Bukan kita yang pilih, bukan manusia yang pilih.
Allah Ta'ala yang memilih orang ini menjadi Rasul. Allah yang tentukan siapa yang layak untuk menjadi Nabi, siapa yang berkemampuan untuk menjadi Rasul. That's why nama Nabi kita juga Al-Mustafa. Nama Nabi kita juga diberi gelaran Al-Mustafa. Mustafa ni yang terpilih. Ya? Al-Mukhtar, yang terpilih. Allah pilih dia. Maknanya peluang yang pertama, kita nak jadi Nabi, nak jadi Rasul ni tak ada peluang lah. Sebab Rasul dah habis. Kan? Allah sebut dalam Al-Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu sebagai bapa seorang laki-laki di kalangan kamu saja, tetapi dia merupakan utusan Allah dan penutup segala rasul. Maknanya Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhir. Dah tak ada Nabi lagi lepas tu. So kita nak jadi peluang, nak ada peluang tak nak jadi Rasul? Tak ada peluang, tuan. Nak dapatkan golongan alladzina an'amta alaihim, orang yang engkau beri nikmat kepada mereka ni. Pertama para Nabi. So kita dah tak dapat peluang dah ni. Tak ada dah. Yang kedua was-siddiqin. Was-siddiqin ni ialah golongan-golongan sahabat. Yang mana sahabat-sahabat inilah yang mereka membenarkan ajaran Nabi sejak daripada hari pertama mereka mendengar tentang wahyu. Mereka dengar wahyu ni, terus beriman. Membenarkan. An tu'mina bi hina kafaruniyan nas. Yang dikata Nabi kata kepada Khadijah. Bahawa Khadijah ni, dia beriman kepada aku ketika mana manusia mengufuri aku. Kan? Nah, ini sebab tu tuan Nabi sayang pada Khadijah. Nabi sayang pada Khadijah, dan sepanjang usia Khadijah ada, Nabi tak kahwin lain, tuan. Nabi tak kahwin lain, kan. Ini isu kahwin ni panas sekarang ni, kan. 4 tahun boleh simpan, tuan. Macam mana boleh simpan 4 tahun ni? Payah orang nak buat ni. Itu ketua gangster KL tu. Kan? Kalau kita tak tahu lah. Boleh simpan 4 tahun ke tak tahu, kan. Allahu Akbar. Macam-macam, tuan. Jadi itulah dia, kan, perasaan, berbau-bau dengan perasaan, emosi. Dan lantas kita tak suka baca tajuk sangat. Suka baca komen, tuan. Tengok komen bawah. Aduh. Rata-rata geng hawa lah, kan. Pumpam. Allah. Kadang-kadang tu bukanlah salah, kan. Kita kata benda ni dia melibatkan kepada nafsu. Maknanya amarah itu lebih. Yang fakta tu tak sangat. Yang tak faham isu, kan. Dan yang paling bahaya, tuan-tuan, yang saya risaukan adalah seakan-akan mereka menampakkan syariat itu buruk. Ini yang bahaya. Dia dua benda berbeza. Kan, poligami lain. Berpoligami, ini orang yang berpoligami itu. Kan? Kalau kita nak marah pada orang yang berpoligami itu, silakanlah. Mungkin ada ruang-ruang untuk kita mencela dia. Dia buat tak betul ke dia buat apa, kan? Ini orang. Tapi kalau syariat sendiri tak boleh. Sebab syariat ini dia perintah Allah. Kan, perintah Allah, dia tak boleh kita nak condemn, nak membenci syariat, tak boleh. Sebab ada dalam Al-Quran benda tu. Nah, kalau kita tak setuju, mungkin tak setuju tu perasaan kita, kan. Ditambah dengan apa faktor persekitaran, kan, yang susah nak terima benda. So kita akan bantah sebagainya, jadi ikut nafsu. Nak komen tak ada masalah, tapi jangan nampakkan kita ini membenci syariat, tu maksud saya. Takut-takut nanti kita membenci perintah Allah, bahaya. Kan, ini bahaya. Sangat-sangat bahaya, nah. Nak membenci orang yang buat tak apa. Orang buat tak apa. Mungkin dia gangster, dia tak bagi nafkah ke pun, kita tak tahu, kan. Gangster bukan ada duit mana pun, kan. Ini contoh, kan. Baik, itu yang kedua. Maknanya para sahabat, wasiddiqin. Yang ketiga, tuan, wasyuhada, orang-orang mati syahid. So kita nak jadi orang mati syahid ni dah tak ada peluang lah. Nak berperang zaman Nabi dulu, syahid lah, kan. Sekarang ni banyak isu-isu lain yang masuk dalam peperangan pun, isu keterlampauan dalam isu-isu ISIS dan sebagainya, menampakkan seakan-akan Islam ni tidak betul, kan. So ketiga pun kita dah tak ada peluang dah. Nak jadi orang yang syahid dah tak ada peluang. Pertama, para Nabi tak ada peluang. Kedua, para sahabat tak ada peluang. Ketiga, orang mati syahid tak ada peluang. Last kali kita ada chance lagi, iaitu was-salihin.
orang-orang yang soleh. Ini je kita ada peluang. Nak jadi golongan yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Kan? Nak masukkan diri kita dalam golongan ini, satu peluang kita ada. Apa dia? Was-salihin, orang-orang soleh. Ini Allah buka peluang. Ini Allah adil ni. Allah Maha Adil. Katakanlah orang kata, oh dulu tak apalah hidup dengan Nabi. Kan, mereka untung hidup dengan Nabi, boleh bangkit dengan Nabi-Nabi, boleh dibangkit dengan para-para Rasul. Kan, sebab mereka hidup sama dengan Nabi. Kita tak hidup sama dengan Nabi, serugi kita, Allah tak adil. Tak boleh kata begitu. Kenapa? Kerana kita masih ada peluang orang soleh. Nak bangkit dengan para Rasul, nak hidup dengan para Nabi di hari kiamat, masih ada peluang kita tak? Ada. Apa dia? As-salihin. Ini penting ni. Ini kita kena buat amal soleh. Beriman kepada Allah tak cukup, tuan-tuan. Kena melakukan amal soleh. Kena buat. Ini kita datang masjid, datang surau. Kan? Amal soleh ni dia banyak. Dia bukan satu sudut, tapi dia luas. Dia bukan hanya melibatkan semayang saja, tak. Dia melibatkan sifat kita, kan, keterbukaan kita, pergaulan kita dengan anak isteri kita, dengan rakan kita, dengan ibu ayah kita, melibatkan juga akhlak kita, melibatkan juga diri kita dengan Allah Ta'ala. Ini semua amal soleh. Tak boleh orang ni nak pulun, kata hak ni satu, hak ni bukan, tak boleh. Kan? Sebab tu kita ada peluang yang banyak. Dan kita tidak boleh sekali-kali memandang rendah kepada amal soleh. Tak boleh, tuan-tuan. Kenapa tak boleh? Kerana kita tak tahu amal soleh manakah yang akan bawa kita ke syurga. Tak tahu. Jadi macam mana nak buat? Kena buat sebanyak mungkin. Ya? Amal soleh ni kena buat. Dan mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita asbab untuk kita menuju ke syurga, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya rasa 2-3 bulan yang lepas, kan, kuliah saya bawa pasal kitab dosa-dosa besar tak? Kan, Al-Kabair. Tapi bila tengok dekat skrin tadi kata talbis iblis. Kata macam mana pula kan, dekat bawah kitab bertukar habis kan. Jadi talbis iblis ni tuan-tuan, ialah perangkap-perangkap iblis. Tapi kitab ni pun okey sebenarnya, memang saya bawa juga kitab ni. Talbis iblis yang ni terjemahan daripada Al-Hidayah. Al-Hidayah ni okey lah. Publisher memang pengeluar Al-Hidayah lah ni. Kitab ni berkaitan dengan godaan-godaan iblis ataupun belitan iblis. Jarang ni bahasa Melayu diterjemahkan. Saya kira ini jilid yang sulung daripada Al-Hidayah, cetakan pertama tak silap saya ni. Waktu saya ada belik tadi kan, dah agak dah ni, cetakan 2020 ni. Cetakan pertama dia. Sebab sebelum ni yang saya ada kat rumah itu pun cetakan bahasa Indonesia. Tak ada bahasa Melayu. Ini bahasa Melayu yang pertama lah ni. Tahun 2020 cetakan dia. Mungkin dari terjemah kan ya, dia nanti penterjemah Abu Abdullah Syukri. Yang betul ni. Dia asal kitab dia Ibnu Jauzi dalam bahasa Arab. Itu diterjemahkan oleh Abu Abdullah Syukri. Cetakan Al-Hidayah pada tahun 2020. Ni tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni. Sangat bagus. Ya? Sangat bagus. Kenapa? Kerana dia menceritakan perihal belitan-belitan iblis kepada anak cucu Adam alaihissalam. Nah, malam ni memandangkan saya tak bawa kitab saya ni, saya pinjam kitab Tuan Haji kita. Ya? Mudah-mudahan sedikit perkongsian secara rambang dulu perkenalan kitab ni. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membuka ruang kepada kita untuk memahami lebih dalam. Dalam ni dia menceritakan terlalu banyak berkaitan dengan bagaimanakah godaan iblis kepada anak Adam. Kita mungkin faham satu sudut fahaman kita adalah iblis dia menggoda kita dengan melakukan maksiat, kejahatan. Kan kita faham tu. Okey? Kejahatan, betul? Sedangkan satu sudut yang lain, iblis juga dia menggoda manusia untuk melakukan ibadat. Ada. Kan? Dia suruh buat maksiat, tak boleh jalan dia ni kan. Sebab dia ni ejek surau lah misalnya, ejek masjid. Hari-hari main masjid kan. Nak suruh pergi kelab pun tak jadi dia. Tak mau dia. Satu hari iblis tengok dia ni bagaimana nak buat adalah dengan meracunkan dia dalam hati orang ni bahawa dialah orang paling baik dekat surau ni. Orang paling bagus dekat masjid ni. Orang paling sedap bacaan dia ketika jadi imam.
Orang paling lunak suara dia ketika melakukan azan. Iblis menyuntik dalam jiwa kita, tuan-tuan. Sebesar zarrah adanya sikap takabur dalam jiwa kita menyebabkan kita dijauhkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Kita faham dia buat jahat je kan? Tak. Dia suruh orang buat benda yang baik. Tapi dalam kebaikan tersebut manusia tak sedar adanya sikap takabur. Satu ketika, tuan-tuan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia duduk dengan sahabat dalam masjid, duduk bincang pasal fitnah Dajjal. Dan fitnah Al-Masih Dajjal. Sebab Nabi kata akan muncul pada akhir zaman fitnah Al-Masih Dajjal. Bila dia duduk dalam masjid itu bincang pasal fitnah Al-Masih Dajjal, duduk bersembang, sembang, Nabi datang. Nabi kata, kamu tahu tak? Nak tak aku kabarkan kepada kamu tentang satu lagi bahaya yang aku paling bimbang. Akhwafu alaikum. Aku paling bimbang, kata Nabi SAW. Ya? Aku paling bimbang tentang satu bahaya yang melebihi daripada fitnah Al-Masih Dajjal. Dajjal ni, tuan-tuan, fitnah dia teruk. Fitnah Dajjal ni. Hanya kita ni dengan melakukan amal soleh, melazimi amal soleh, insya-Allah kita akan diselamatkan, tuan-tuan. Kalau masa tu baru kita nak cari Al-Quran, baru nak cari sejadah, nak cari apa? Sah. Dia amal soleh ni, sebab tu saya sebutkan tadi, kita kena buat. Sentiasa melazimi. Lazimkan. Biasakan. Kan kita tengok orang nak mati, dia akan sebut apa yang dia biasa buat. Apa yang dia biasa ucapkan. Memanglah orang sebelah, la ilaha illallah, kat telinga dia betul orang sebelah tu. Tapi dia tak boleh sebut benda tu. Kalau jenis main burung, dia akan sebut burung. Jenis laga ikan, akan sebut ikan. Sebab dia tak biasa buat benda-benda tu. Lidah dia ni tak melazimi dengan tasbih, dengan takbir. Dia tak biasa. That's why bila orang sebut kat sebelah, la ilaha illallah, dia dengar. Tapi dia tak boleh ucap kalimah tersebut. So fitnah Dajjal pun akan datang. Kalau kita tidak bersiap sedia dengan amal-amal soleh yang lain, tak mustahil kita akan terikut jejak langkah Dajjal. Ini Nabi SAW datang kepada sahabat. Dia kata, kamu tahu tak ada fitnah yang lebih bahaya daripada penyakit fitnah Dajjal yang aku lebih takut. Maka sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Bahkan cerita ya Rasulullah. Maka Nabi SAW sebutkan bahawa fitnah yang paling aku takut adalah asyirkul khafi. Syirik yang kecil. Syirik yang kecil. Syirik yang tersembunyi. Apa dia kata syirik tersembunyi? Syirik tersembunyi, Nabi jelaskan bahawa seorang laki-laki yang mana dia memperelokkan ibadat dia, dia memperelokkan solat dia memperelokkan bacaan Al-Quran dia, dan benda-benda ibadat-ibadat yang lain semata-mata nak menunjukkan benda ni kepada orang lain. Syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Ini lebih bahaya daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan kena ingat bahawa fitnah Dajjal dia datang daripada luar. Kan, datang daripada luar. Tapi benda syirkul khafi datang daripada mana? Dalam diri kita. Yang dalam lebih bahaya, tuan-tuan. Nah, ini Nabi katakan orang laki-laki buat ibadat, kan? Dia semayang, tahu tak? Semayang biasa baca surah Qul huwallah je rakaat pertama. Kan? Rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas. Malam tu ada ketua JKKKK mari surau dia dan. Rakaat pertama surah Yasin, tuan. Surah Yasin. Rakaat kedua as-sajadah. Oh, mantap tu. Siap sujud sajadah lagi kan. Sebab apa belakang ni JKKK ada. Ya Rabbi. Ini bahaya. Nah, Nabi kata ini lebih baik. Sebab iblis, saya dah katakan tadi, dia bukan suka manusia buat jahat saja, dia tak. Yang macam ni dia suka ni. Yang macam ni, yang merasakan diri dia lebih hebat, yang merasakan diri dia lebih betul, kan, lebih baik, lebih tepat. Oh, aku sebab aku lah ni surau ni sejuk ni. Kalau tak, kesudah aircon tak masuk surau ni. Akulah bawa ketah kerja, jumpa dengan datuk tu, minta projek sana sini kan. Dia berasa diri dia ni melebihi daripada orang lain. Kopiah sama kita ni, kan, serban pakai juga. Jubah pun sama. Tapi ada sikap macam ni, na'udzubillah, tuan-tuan. Sebab tu satu kisah dalam kitab ni juga. Tapi bab yang ke depan sikitlah. Satu kisah Nabi Nuh alaihissalam.
Kan Nabi Nuh alaihissalam ni dia berdakwah lama kan. Dan dia kenal kaum dia. Dia berdakwah lama tapi dia tidak ramai beriman kepada Allah. Tidak ramai beriman kepada dia. Dia berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah. Usia dia berapa tahun? Usia jangan tanyalah usia dia kan. Sebab itu orang dulu-dulu zaman-zaman Nabi Adam alaihissalam ni usia panjang. Dan usia dia panjang. Bila dia berdakwah selama 950 tahun, kan berlaku banjir yang besar. Betul tak? Berlaku banjir yang besar. Lalu tuan-tuan, bila berlaku banjir besar, kaum dia yang beriman kepada dia ikut naik kapal. Kan? Dia kenal lah, dia tengok, oh, ini naik kapal ni, kenal. Ni kaum aku. Tiba-tiba seorang, orang tua nak naik kapal juga. Dia tak kenal. Kan? Macam tuan-tuan lah, bila biasa mari masjid kan, AJK kenal, oh ni. Bila tak mari, mana Haji, lama tak nampak. Oh dah, out session sebulan. Nampak? Orang akan bertanya, sebab dah biasa. Tapi kalau tak pernah datang surau, misalnya, tak pernah datang. Datang sekali, siapa ni? Saya duduk blok A je. Blok A, macam tak pernah datang, tak pernah tengok kan. Saya silap WhatsApp tu imam. Mam, hantar wish mam, tak cam masjid mana lokasi ni. Duduk blok A, tekan wish tu turun. Ini kacau. Bukan surau ni, surau lain tuan surau lain ni. Ini surau dekat Afrika, bukan surau ni. Ini contoh tuan. Mana biasa kita tengok. Nabi Nuh alaihi salam bila dia tengok seorang ni lain, dia kata, wahai orang tua, kamu nak ke mana dia kata. Ketika itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan Nuh alaihi salam bahawa itu adalah iblis. Nampak tak? Allah ilhamkan Nuh bahawa ini adalah iblis. Maka Nuh pun sedar. Maka Nuh pun kata, wahai iblis, berambus kamu daripada kapal ini. Lalu tuan-tuan sekalian, iblis kata apa? Wahai Nuh, aku akan menggoda umat-umat kamu. Aku akan menggoda pengikut-pengikut kamu ini, walaupun tubuh badan dia bersama dengan kamu, tapi hati bersama-sama dengan aku. Tuan faham maksudnya? Ini yang kita kena renung, dia faham sikit bahawa Allah Subhanahu wa taala dia akan menilai kepada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini penting. Yang kita buat amal, kita nampak seakan-akan orang soleh, kita nampak seakan-akan akhlak yang bagus, tapi dalam hati kita siapa yang tahu? Allah Ta'ala yang tahu. Sebab dia akan beri penilaian. Dia yang akan menilai kita dari segala sudut. Kan? Setelah itu tuan-tuan, barulah Nuh tahu bahawa ini rupa-rupanya syaitan, dia menggoda manusia melalui kaedah tersebut. So hati kita ini yang menjadi tempat tujuan utama kepada iblis. Tempat tujuan utama diri manusia adalah hati manusia. Dia suka untuk manusia ni berasa bangga diri. Ni antara tuan-tuan. Banyak dalam ni dia akan sebutkan, tapi kita akan ulas one by one lah nanti kan. Dalam ni banyak dia menceritakan perihal orang-orang yang berpangkat, bagaimana digoda oleh iblis, orang-orang yang ada jawatan, orang-orang para alim ulama pun digoda juga bagaimana cara dia. Orang-orang awam pun dia dibawa juga bagaimana cara dia. Kan? Ada beberapa tingkatan. Lebih kurang 6 tingkatan. Dia suruh manusia buat. 6 tingkatan dia suruh manusia buat kejahatan tersebut. Mana dalam kitab ni pun ada sebutkan juga. Kita akan ulaskan nantilah one by one kan. Nak katakan apa tuan-tuan? Bahawa kaedah godaan iblis terlalu banyak. Ya, bukan hanya kita kata oh aku dah tak buat jahat, aku tak pergi kelab, aku tak minum, aku tak berzina, aku tak main dadah, oh aku dah baik. Jangan tuan-tuan. Masih ada ruang yang lebih besar untuk dia menggoda kita, mengenakan kita untuk bersama-sama dengan di dalam syurga. Ya, di antaranya tuan-tuan, dia suka kepada perceraian. Iblis ni. Ya, dia suka kepada perceraian. Ya, Al-Quran menyebutkan وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Maknanya Nabi Sulaiman tak kafir. Yang kafir ialah iblis.
yang mana mengajarkan kepada manusia ini tentang sihir. Dan di antara kejayaan dia tuan-tuan adalah ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Di antara kejayaan iblis apabila dapat memisahkan perceraian di antara seorang laki-laki dengan isteri dia. Walaupun benda tu kita katakan benda yang halal, kan, perceraian ni memanglah halal, kan. Allah Taala pun ada syariat yang membenarkan benda tu. Tapi tuan-tuan kena tahu di antara perkara yang halal yang paling tidak disukai Allah Taala apa dia? Talak, cerai. Ini dia. Kan, benda yang halal. Banyak benda halal kan? Banyak benda halal. Tapi antara benda halal yang tidak disukai Allah adalah cerai. Ada pun cerita cerai bergegar arasy Allah itu hadis palsu tuan. Kan? Tak ada pun bergegar macam tu kan. Bercerai dah tak boleh hidup sekali nak buat macam mana? Kan? Sebab Islam ni dia ada ruang-ruang untuk memerdekakan jiwa. Kalau suka duduk sekali, dah tak suka cerai lah. Paling jalan paling baik kan. Macam mana? Tapi itu adalah jalan yang mana orang kata tidak disukai oleh Allah terakhir, dan dia merupakan kejayaan kepada iblis. Nah, dia tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini penting ya. Kita tengok pada bab yang pertama dekat sini. Bab pertama ini perintah mengikut sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Dari Ibnu Umar bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini antara Ibnu Umar ni di antara seorang yang bernama Abdullah yang hebat. Dia ada 4 orang Abdullah yang hebat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Jubair, Abdullah bin Mas'ud. Seorang lagi, saya tak silap saya. 4 orang Abdullah. Orang muda yang paling hebat di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan ingat lagi Abdullah bin Abbas dekat Taif kan, yang membuka kota Taif. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini pun ni Abdullah bin Umar. Maknanya anak kepada Umar Al-Khattab. Nama dia Abdullah, tapi orang Arab ni dia suka panggil gelaran. Dia panggil gelaran, jadi dia panggil Ibnu Umar. Macam ayah dia nama apa? Nama Abdul Rahman misalnya ni kan. Ayah dia nama Abdul Rahman, dia nama Muhammad. Muhammad bin Abdul Rahman, kan? So orang Arab dia panggil Ibnu Abdul Rahman. Macam tu dia panggil. Anak kepada Abdul Rahman. So ini pun sama jugalah, nama dia Abdullah bin Umar. Tapi digelar dekat sini Ibnu Umar. Bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berucap di hadapan orang ramai, lalu dia pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami seraya bersabda, man arada minkum bahbuhatal jannah falyadimil jamaah fa inna syaitan ma'al wahid wa hum minal itsnain ab'ad. Maksudnya, barang siapa di antara kamu mengkehendaki taman-taman syurga, maka hendaklah dia mengikuti al-jamaah. Ya, ini panjang huraian dia ni berkaitan dengan al-jamaah. Kita nak mengenali siapakah al-jamaah yang sebenar. Siapakah Ahlus Sunnah yang sebenar, tuan-tuan? Kan dekat Malaysia ni banyak kan ini. Adakah yang tidak masuk yang tidak berdaftar sebagai ahlu tu bukan Ahlus Sunnah? Adakah begitu? Kan dekat Malaysia dia ada persatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan adakah itu yang sebenarnya atau yang lain atau yang macam mana ni? Ini panjang kita ya, cerita dia panjang tapi kena hurai kemudian. Tapi yang disebutkan dalam hadis al-jamaah. Falidhimil jamaah maknanya hendaklah melazimi berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ulama khilaf panjang. Siapakah orang ini? Kan sebab nak tentukan, sebab Nabi kata ini yang masuk syurga ni 73 golongan, 72 ke neraka. Satu yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama nak tentukan bukan senang tuan. Silap-silap kena bunuh ya. Pergi dekat Indonesia pula, oh banyak golongan. Kan golongan yang jenis rambut panjang, pakai pakaian hitam, ada macam-macam. Kan? Pergi dekat Arab, dekat Iran lagi ada golongan-golongan lain. Kalau kita tanya dia, kau ni siapa? Dia adalah Al-Sunnah wal Jamaah dia. Paling tepat. Tak boleh nak kata apa, dia paling tepat. So nak tentukan benda ni siapa sebenarnya ni? Tanya kita, siapa dia? Kita Al-Sunnah dia. Dia berkata Al-Sunnah dia juga, kan? Jadi kita lihat dari sudut agama.
Siapa yang paling tepat dengan amalan yang dibawa oleh Nabi dan Al-Quran? Siapa paling tepat? Itulah Ahlussunnah sebenarnya. Bagaimana mengaku Ahlussunnah sedangkan awak pukul belakang berdarah dengan pisau? Kan? Macam guna Syiah. Mengaku Ahlussunnah tapi pukul belakang. So, Nabi tak terima benda itu bertentangan dengan hadis. Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Ini hadis ketika mana perang Uhud. Nabi balik daripada perang Uhud. Nabi singgah di masjid Al-Mustarih atau masjid Hajimatul Syaikhan, di kurang gitulah. Nabi dengar suara tangisan daripada penduduk Madinah. Ramai kan baru tahun ketiga penghijrahan kan, perang Uhud berlaku. Lalu ramai golongan Madinah wanita yang menangis-nangis. Dia pukul muka sebagainya, pukul badan, menangis, tak tahan dengan kesedihan yang menimpa syahidnya orang-orang Islam, lebih kurang 70 orang dalam peperangan Uhud kan. Nabi tengok, yalah betul, kesedihan tu tetaplah sedih, memang sedih kan. Kematian ni akan memberikan kesedihan kepada kita, tak nafikan. Tapi kita lihat bagaimana kita menyambut kesedihan tu. Bagaimana kita melayani kesedihan. Nak menangis tidak ada masalah. Sebab Nabi sendiri pun menangis ketika anak dia Ibrahim meninggal dunia, dia menangis. Nabi menangis. Kan? Yang dilarang oleh Nabi adalah memukul-mukul badan ketika menangis, meratap, meraung, kan? Macam orang hilang akal, baring tepi jalan, golek-golek, kan? Bumbang-bumbang, pukul badan, koyak baju. Ini dilarang agama kita. Pukul badan dengan tangan pun tak boleh, pukul muka, jadi semua tak boleh. Apatah lagi menggunakan pisau, kan? Pakai pisau, perang dekat belakang dah. Nak menunjukkan kekuatan. Kenapa? Kerana meratapi kematian cucu Nabi Hasan dan Husain. Ini bukan daripada golongan sebenar. Kalau kita ikutkan sebenar, begitulah keadaan tuan-tuan. Ini nak katakan di sini bahawa harus berpegang kepada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya? Ini golongan dapat, sebab golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dalam tu dia ada pelbagai mazhab. Furu' dia, pecahan dia. Tapi akidah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah dia. Dari segi fiqh dia macam-macam fiqh lah. Ada fiqh dia kan, hukum fiqh tu. Ada yang boleh pegang anjing, tak boleh pegang anjing. Ada yang semayang subuh kunutnya, ada yang tak kunut sebahagian kan. Ada yang macam-macam lah. Ini semua fiqh. So fiqh tak ada masalah. Sebab fiqh ni dia bukan benda-benda yang usul, tapi dipanggil benda furu', benda yang pecahan. Dan ada pun yang dikira adalah benda yang usul. Kepercayaan, pegangan kita, ini dia bagi benda usul. Harus tepat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pun yang lain-lain tu tak ada masalah. Benda fiqh ni tak ada masalah. Baik. Nanti kita hurai kemudian sebab dia panjang huraian dia. Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, Umar Al-Khattab berucap di hadapan orang-orang seraya berkata, Rasulullah SAW pernah berdiri di tempat seperti tempat aku ini, lalu berkata, man ahabba minkum ayyanalah mahbubatal jannah falyadhimil jamaah fa inna syaitana ma'al wahid wa hum min al-ithnani ab'ad. Ini lebih kurang hadis yang atas tadi jugalah. Barang siapa di antara kamu suka mendapatkan taman di syurga, maka hendaklah dia mengikuti al-jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana syaitan itu berserta dengan satu orang. Syaitan dia suka dengan satu orang. Ya? Adapun dari dua orang dia lebih jauh lagi. Ya? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengkehendaki taman syurga, hendaklah dia berpegang dengan al-jamaah. Kerana syaitan itu berserta dengan orang yang satu orang. Adapun dari kedua ni lebih jauh, lebih kurang sama ni. Ini pun berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nak katakan di sini tuan-tuan, dia haruslah berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepentingan kita. Nah, kepentingan kita ni berjemaah ni. Berjemaah. Ahlus Sunnah ialah orang-orang yang mana mengikut sunnah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah. Kan? Sunnah ni dia ada wajib, ada tak wajib kita ikut. Ada tak wajib kita ikut dan ada sunat. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat dia merupakan wajib dan ada juga yang tak wajib. Maknanya kita kena faham bahawa bagaimana aku nak
tahu bahawa aku ini golongan Ahlus Sunnah atau tidak, kita kena melazimi golongan-golongan yang mana sering melakukan amal soleh dan juga bertepatan dengan sunnah. Apa tuan-tuan? Semayang berjemaah. Sunnah ni. Ini sunnah paling besar. Kan? Semayang berjemaah. Ini ramai orang tak buat. Semayang berjemaah kurang. Barangkali dia bertukar dengan semayang Jumaat kot. Kan? Lain tuan-tuan. Semayang Jumaat dengan semayang berjemaah. Lain tu. Kan? Jumaat tu hari Jumaat lah. Itu wajib. Kan? Sekali seminggu bagi orang lelaki. Wanita boleh datang tapi tak wajib lah. Kat rumah dengar-dengar daripada corong masjid speaker boleh lah kan. Kalau kat Mekah dekat Tanah Haram dia dibenarkan wanita datang. Nak katakan wanita dia tak wajib ketika itu, tapi orang laki-laki diwajibkan pada hari Jumaat. Dan hari semayang fardu ni, kan semayang fardu 5 waktu sehari adalah sunnah. Ya, sunnah yang patut kita ikuti walaupun dia bukan perkara yang wajib. Kalau ikut Syafi'i ada qaul mengatakan sunat muakkad, tapi yang paling tepat ialah fardu kifayah. Maksudnya kalau dah ada orang buat, orang lain tak berdosa. Kan? Bukan kata dah ada orang buat, orang lain tak payah buat, bukan macam tu. Kan itu lain kan. Oh dah ada orang buat fardu kifayah, aku tak payah buatlah. Bukan, itu bukan fardu kifayah. Fardu kifayah ialah orang lain dah buat, orang yang lebihnya tak berdosa. Nah, bukan tak payah buat, tapi tak berdosa. Dia kena buatlah. Kalau dia buat untuk dia, kebaikan untuk dia. Pahala akan datang untuk dia sendiri kalau dia buat. Dan kalau dia tak buat, rugi dia. Sebab pahala orang semayang berjemaah ni besar. Hadis menyebutkan, sangat-sangat banyak. Lebih-lebih lagi, dia datang daripada rumah dengan berwuduk dan berjalan kaki. Ini besar. Datang dari rumah, berwuduk dan berjalan kaki. Itu kena ingat. Bukan naik motor, naik kereta, naik basikal. Naik motor, naik kereta, naik kenderaan ni ada kelebihan dia juga. Ada, bukan tak ada. Kalau rumah jauh sangat, kena naik kereta lah kan. Macam saya dekat Nilai tuan-tuan. Nilai impian, takkan jalan kaki macam ni. Kuliah subuh jadinya kan. Elok kuliah maghrib, kuliah subuh jadinya. Kenalah naik kenderaan. Tapi kalau tuan-tuan dekat ni, jalan kaki. Ambil peluang jalan kaki. Sebab apa? Sebab dia merupakan sunnah yang besar. Ya? Sunnah. Ambil semayang kat rumah, turun tangga kan, jalan kaki, datang masjid, semayang sunat di masjid, berjemaah, lepas tu maghrib, isyak sebagainya, balik jalan kaki. Ini pahala yang cukup-cukup besar. Ini sunnah. Baca Quran, sunnah. Kita nak tahu macam mana aku nak ikut sunnah ke tak, ikutlah golongan ni. Dan golongan-golongan ni yang dikatakan sebagai al-sunnah ni salah satu lah, salah satu. Bukanlah kata semua tu tak juga, tapi salah satunya itulah dipanggil sebagai golongan Ahlus Sunnah yang melazimi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun hadis kedua, hadis ketiga ni banyak sangatlah berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira penafsiran kitab ni dia tafsir bab awal perintah mengikut sunnah. Bab awal ni. Kan? Kemudian bab kedua celaan terhadap pelaku bid'ah. Kan? Pelaku bid'ah. Bab ni agak orang kata panas sikit kan. Bid'ah ni tak boleh dengar orang kita lah. Dengar bid'ah kena Wahabi selalu, betul tak? Ini kita kuraikan, jelaskan. Mana bid'ah dengan khilaf ni dia berbeza. Kita ni banyak kepada benda khilaf. Benda khilaf, kemudian kita tak tahu itu adalah khilaf. Orang buat depan kita, pelik sikit, kita kata bid'ah. Faham tak tuan-tuan? Benda khilaf. Dia khilaf ni ialah benda yang ada dalam agama. Pendapat ulama ada tapi tak kuat, tapi tak majoriti. Jadi dia boleh buat benda tu. Kan? Hak ni kata begini, hak ni kata begini. Kedua-duanya boleh buat. Ini khilaf. Adapun bid'ah tidak ada asal usul dalam agama. Faham tak? Kesemua imam-imam mazhab Ahlussunnah, Hanafi ke, Maliki ke, Hambali ke, kan? Syafi'i ke, tidak ada pendapat tentang benda tu. Kan? Dan kita buat benda tu. Itulah bid'ah. Faham tak? Imam tak ada kata. Para salafus soleh tidak ada kata. Para alim ulama tidak ada kata. Kita pergi buat. Itu bid'ah. Tapi kalau benda yang pendapatnya ada kiri kanan ada pendapat, maka bila tak berlaku kesepakatan, itu dipanggil khilaf. Adapun khilaf, dia bukan bid'ah.
Ni bab ni panjang juga ni. Kena hurai betul-betul. Kan kalau hurai tak betul lah ni, kena cok kat orang pula kan. Jadi tuan sekalian, insya-Allah saya nasihatkan boleh dapatkan kitab Talbis Iblis. Tuan beli kat mana ni? Beli kat mana ni? Online. Dekat Shopee pun ada kot. Talbis Iblis. Insya-Allah tuan-tuan boleh bersama-sama dengan saya dekat sini setiap hari hari Isnin minggu ke-3. Isnin ke-3, ya. Isnin ke-3 insya-Allah saya akan kupaskan kitab ni, dan banyak ada pun surau-surau masjid yang saya bawa kitab ni tuan. Memang best. Sebabnya dia menceritakan perihal bagaimana belitan iblis kepada kita. Sometimes kita tak sedar benda tu. Kan rupanya aku dalam belitan iblis, rupanya selama ni aku kena tipu dengan iblis. Tapi tak sedar. Ini yang bahaya ni. Kata Tuhan sebut dalam Al-Quran, orang-orang yang rugi dengan amalan dia. Bil akhsarina a'mala. Dia buat amal, dia buat amal soleh tapi rugi. Bagaimana orang rugi ni? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Surah Al-Isra. Ini golongan yang rugi ni ialah golongan yang mana mereka mendapat belitan iblis. Talbis iblis ni. Dia kena talbis iblis, dia kena perangkap dengan iblis. Dalam masa yang sama dia tak sedar. Ini bahaya ni. Allah kata apa? Maukah kamu aku kabarkan kepada kamu tentang orang yang rugi dengan amalan dia? Apa dia rugi dengan amalan? Iaitu orang-orang yang mana mereka disesatkan oleh sangkaan mereka sendiri. Sangkaan. Dia tak pakai ilmu, dia tak pakai hujah, dia tak pakai pendapat alim ulama, para salafus salih, dia tak pakai. Yang dia guna sangkaan dia. Betul ni. Betul ni. Betul ni. Kan? Dia buat kebaikan, dia buat amal, dia buat amal, dia buat amal. Iblis pula, comel. Bagus, teruskan. Bila dia mati, dia tengok amal dia kosong. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Ta'ala, dia menyangka bahawa dia telah buat kebaikan di dunia pun disangka. Sedangkan Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Ini sangat bahaya tuan-tuan. Rugi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit perkongsian malam ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka pintu hati kita untuk terus melakukan amal soleh. Tak kira waktu, tak kira masa. Dan saya kira surau Al-Qudus ni pun sangat aktif ya. Banyak aktiviti keagamaan, kuliah maghrib, tengok dekat skrin ni kan. Banyak sangat-sangat. Jadi rugi tuan-tuan. Kalau tak ambil peluang, rugi. Saya sering kuliah banyak tempat. Dan saya pun pesan begitu pada jemaah. Tempat kita ni tak ada alasan lagi dah tak nak buat baik. Kan? Nak kata siang hari kita bekerja. Okeylah bekerja sibuk. Tak boleh nak berjemaah kan. Jemaah di masjid. Jemaah dekat tempat kerja. Ada surau, ada apa. Kan? Tapi malam hari apa kita buat? Tak ada apa dah. Tak ada dah alasan. Melainkan kita kena spendkan masa kita sedikit. Lebih kurang 40 minit. Waktu maghrib isyak. Datang ke masjid. Datang ke surau untuk tadah telinga. Tambah ilmu kita. Dan berubah dalam kehidupan kita insyaAllah. Mudah-mudahan Allah akan kirakan dia sebagai amal soleh. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.